Baik, bertemu kembali dalam Personal SY. Tadi kita dah bincangkan banyak berkenaan dengan apakah makna eksploitasi dan juga kesan-kesan dan apa sebenarnya lepas ini kita akan bawa kepada kalaulah anak-anak sudah mula memberitahu tentang anak mereka diganggu secara seksual dan sebagainya. Tapi sebelum itu, saya nak tanya terus kepada Puan ACP berkenaan dengan statistik kes ini. Puan ACP, kalau kita boleh dapatkan maklumat penting berkenaan dengan peningkatan kes, adakah ia berlaku dalam tempoh PKP ini disebabkan kanak-kanak yang kebanyakan masanya menghabiskan masa di rumah dengan gadget dan sebagainya? Mungkin Puan ACP dapat bayangkan kepada kita betapa pentingnya dan seriusnya isu ini, Puan. Okey, baik. Terima kasih, Hafiz. Sebenarnya, kalau sebutkan peningkatan kes, sebenarnya kes-kes seksual ni, trend dia untuk pengetahuan semua, trend jenayah seksual terhadap di Malaysia ni sebenarnya kes yang melibatkan mangsa kanak-kanak sebenarnya lebih tinggi berbanding dengan mangsa dewasa. Kalau ditengok pada nisbah dia, itu sebanyak 85% adalah mangsa kanak-kanak dan 15% adalah mangsa dewasa. Bermakna sasaran jenayah seksual di Malaysia ni adalah merujuk pada mangsa kanak-kanak ni lebih menjadi orang kata tumpuan untuk dieksploitasi ataupun menjadi mangsa. Jadi sepanjang PKP memang capaian kepada internet tu terlalu tinggi dan di mana dia juga turut menyumbang kepada peningkatan kes yang melibatkan non-physical contact seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu kes-kes pornografi kanak-kanak, capaian kepada pornografi kanak-kanak, kes-kes penyebaran bahan-bahan lucah ataupun berunsur seksual dan juga kes-kes yang melibatkan ugutan seks ataupun kita panggil sextortion. Kes yang melibatkan platform ataupun internet, komputer sebagai medium ni menjadi satu trend. Jadi ini adalah disebabkan oleh capaian ataupun pendedahan kanak-kanak tu terlalu orang kata ketara di musim PKP. Dan kalau bukan PKP sekalipun, kami melihat trend ni disebabkan kemajuan ataupun inovasi teknologi dan orang kata komunikasi dan teknologi ini, dianya juga mempengaruhi trend jenayah pada masa kini. Jadi kami melihat masa musim PKP memang orang kata pergerakan fizikal ni agak terbatas. Jadi banyak aktiviti-aktiviti yang melibatkan internet ini yang turut menjadi orang kata mempengaruhi trend jenayah. Dan kanak-kanak kerana ni zaman dia, zaman kanak-kanak, zaman remaja pada hari ini, iaitu melibatkan internet, platform digital, platform media sosial dan sebagainya, itu yang menyebabkan kanak-kanak ini adalah yang paling senang untuk menjadi tumpuan ataupun sasaran jenayah. Dan selain daripada itu juga, kalau dilihat, kemudah capaian kepada bahan-bahan pornografi itu juga turut menyumbang kepada kes-kes eksploitasi, peningkatan kepada kes-kes eksploitasi seksual. Kerana banyak bahan-bahan yang berunsur seksual ataupun yang berunsur seks ini yang mudah dicapai, yang menjadikan orang kata pesalah itu ataupun pelaku jenayah itu mudah terdorong. Dorongan seksual dia makin tinggi, makin kuat. Jadi yang mereka ni gagal untuk mengawal dorongan nafsu tersebut. Jadi ini disebabkan kanak-kanak juga antara golongan yang paling senang, yang paling ramai berada di dalam talian. Jadi mangsanya adalah mudah terdedah dan pelaku jenayah pula mereka ini trigger, ada pembakar dia. Bermakna senang bahan-bahan yang mendorong kepada dorongan seksual mereka. Jadi peningkatan kepada aktiviti di internet ini sebenarnya banyak mempengaruhi kepada kes-kes non-physical contact sebagaimana yang saya cakap tadi, iaitu kes-kes yang melibatkan platform media sosial ataupun komputer sebagai medium. Ya, okey. Itu peningkatan yang berlaku. Kalau saya nak tahu terus kepada Tuan Kamal terlebih dahulu berkenaan dengan kalaulah anak-anak dah mula mengadu dekat ibu lah selalunya, diganggu secara seksual ataupun disentuh, sextortion dan sebagainya yang kita bincang ke ini. First thing first, perkara pertama yang ibu bapa perlu lakukan, adakah ada tips ataupun cara tertentu untuk kita bertindak terhadap aduan yang dilakukan oleh anak-anak ni? Meletak kepercayaan adalah perkara pertama yang harus kita buat. Kita harus percaya. Ada separuhnya dia letak skeptical di depan. Secara skeptik bila kata abang tu ada pegang sini, kau ni orang tu nak selalunya kita akan pergi kepada skeptik dulu. Mana ada ini. Barangkali secara skeptik tu kerana kita tidak boleh menerima kejadian tersebut berlaku pada keluarga sendiri. Jadi maka lebih mudah kita jadi skeptik. Tetapi sebenarnya saya usulkan di luar sana tu supaya pertama letak kepercayaan
kemudian kita sahihkan dulu, ya. Pada siapa kita nak bertanya benda ni, Kementerian Penggunaan Wanita dia ada talian dia 15999. Anda boleh dapatkan di situ 15999 pelbagai perkhidmatan dalam talian yang diberi oleh mereka. Misalnya apa saya perlu buat, kat mana saya nak dapatkan, siapa yang patut saya hubungi, semuanya ada di situ, ya. Jadi begitu juga dengan tadi apa yang Puan Wan tadi cakap, ya, pegawai pelindung, terdiri daripada mereka yang telah diwatakan diberi kuasa sebagai pelindung. Di daerah pula mekanisme yang ada ialah pasukan pelindung kanak-kanak di daerah. Kemudian macam saya adalah pengerusi pasukan kebajikan kanak-kanak daerah Petaling. Jadi semua mekanisme ni telah ada. Sebab di Malaysia, kementerian khususnya dengan Yang Berhormat Menteri dan tim-tim ini kesemua yang hari ini saya tengok, ya, yang dihormati Puan Siti ke Puan Wan adalah mereka yang bergerak di belakang tabir lebih banyak daripada di depan tabir dan menyediakan segala infrastruktur, memastikan keselamatan kanak-kanak. Memastikan kita konsisten untuk mematuhi CAT, Convention Against Torture, CRC, ya, Convention for the Rights of Children, begitu juga dengan Alliance 8.7, ya. Iaitu inisiatif yang dibuat bagi memastikan kanak-kanak dan wanita itu terpelihara, sama ada dari segi eksploitasi dan sebagainya. Jadi kita tengok pula pengukuhan akta, kita tengok juga kecekapan pendakwaan yang dilakukan oleh D11, ya. Kalau anda pernah lihat apa yang saya lihat, anda tidak tahu macam mana mental dia boleh. Itulah, kita hormat, tabik hormat kepada pegawai-pegawai di D11 sana, kerana apa yang mereka lihat bukan seperti apa yang anda lihat. Kita mungkin lihat sekali terlalulah laman porno yang tidak bertapis apa semua. Tetapi mereka wajib melihat itu untuk memastikan ia tidak berlaku di Malaysia bagi melindungi kanak-kanak. Adakah kita mempunyai kekuatan mental itu? Tidak. Begitu juga usaha yang berterusan secara konsisten dilakukan bagi memperbaiki ruang-ruang yang ada dengan menggabungkan NGO, ya, orang persorangan. Saya suka bila majlis ni misalnya kalau interaksi dengan kementerian, agensi mereka dilakukan secara terbuka. Orang buat town hall sesekali. Mereka mengamalkan dasar pintu terbuka. Anda boleh datang bagi idea dan boleh berbincang untuk kanak-kanak. Jadi yang tadi berhubung dengan 15999. Kalau tak tahu juga dengan pegawai-pegawai kebajikan daerah kita, tak tahu juga bawa ke One Stop Crisis Center di hospital-hospital, tak tahu juga pergilah ke balai polis, ada juga pegawai jenayah seksual sana, mereka boleh membantu anda. Dan kalau bila bercakap berkenaan dengan pelindungan kanak-kanak seperti yang telah disebutkan oleh Tuan Kamal Effendi, saya ingin kembali kepada Puan Wan Nuraida sendiri, kan, melalui JKM, bagaimana pencegahan yang pihak JKM lakukan melalui advokasi dan juga beri kempen-kempen dan sebagainya untuk melindungi kanak-kanak ini sendiri. Tambahan lagi bila media sosial ini menjadi satu trend di masa kini. Macam mana, Puan? Okey, Zahira, berkaitan dengan kanak-kanak ni, untuk maklumanlah kepada Zahira juga pada Hafiz, kanak-kanak yang ada sekarang ni di Malaysia yang berumur bawah 18 tahun, berdasarkan pada Akta Kanak-kanak ialah bawah 18 tahun. Dan kanak-kanak ini sebenarnya bermula pada tahun 2003 dan mereka dikenali sebagai kanak-kanak generasi net dan juga generasi alfa, di mana mereka ni sangat terdedah dengan teknologi masa kini dan gadget ini merupakan kawan baik mereka. Jadi di sini kementerian melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat sangat mengambil berat berkaitan dengan perkara ini, dan sebagai salah satu pada langkah keselamatan dan perlindungan kanak-kanak yang terjebak, yang untuk mengelakkan mereka tidak terjebak dalam jenayah seksual dalam talian khususnya, kementerian telah menubuhkan satu jawatan kuasa yang kita panggil Jawatan Kuasa Tindakan Bersepadu pengurusan isu kanak-kanak dalam talian, di mana jawatan kuasa ini sendiri dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan dianggotai termasuklah dengan Tuan Kamal, ACP Siti Kamsiah, aktivis-aktivis sosial yang lain, NGOs dan juga agensi kerajaan ataupun agensi swasta yang berkaitan dengan kanak-kanak. Dan tindakan yang diambil oleh kementerian ini adalah selaras dengan artikel 34 Konvensyen mengenai hak kanak-kanak, di mana
kerajaan bertanggungjawab untuk melindungi kanak-kanak daripada eksploitasi dan juga penderaan seksual. So inilah usaha yang kita lakukan di peringkat kementerian, di mana kita juga dalam masa yang sama kementerian juga telah memperkenalkan satu overlay ataupun simbol cactus yang merupakan satu simbol kepada perlindungan kanak-kanak oleh kerajaan dan juga kerajaan keluarga Malaysia terhadap jenayah seksual kanak-kanak dalam talian ni. Jadi ini menunjukkan bahawa komitmen Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersama dengan agensi-agensi dan pihak-pihak yang lain untuk menangani isu kanak-kanak yang terlibat dalam jenayah seksual dalam talian ni merupakan satu perkara yang serius, dan kita telah di samping memperkenalkan overlay cactus tu, kita juga telah mengadakan kempen-kempen bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu di sekolah menengah dan sekolah rendah untuk memberi pemakluman kepada semua anggota masyarakat, ibu bapa, cikgu-cikgu berkaitan dengan kepentingan untuk kita melindungi kanak-kanak ini daripada terlibat dengan lebih serius lagi dalam jenayah melalui dalam talian. Okey. Okey. Kalau kita lihat simbol cactus ini, makna yang jelas untuk kita dapat lihat berkenaan dengan perlindungan kepada kanak-kanak, kita ada lihat seperti kita saksikan 5 cabang dan sebagainya. Ini satu penting untuk kita maklumkan kepada semua berkenaan dengan simbol cactus ini. Mungkin Puan Wan, kalau kita lihat kepada kempen ataupun kesedaran dilakukan, bagaimana sebenarnya kita dapatkan perhatian ataupun komen daripada JKM tentang penerimaan orang ramai tentang kesedaran berkenaan dengan kita katakan sebagai kempen simbol cactus ini, Puan? Okey, untuk makluman Hafiz dan Zahira juga selepas jawatan kuasa tindakan bersepadu ditubuhkan, dan pada 16 Oktober yang lepas, sempena Hari Kanak-kanak, kementerian telah memperkenalkan overlay cactus ni sebagai simbol perlindungan kanak-kanak, di mana ini adalah tanggungjawab kerajaan dan juga keluarga Malaysia yang dibentuk oleh kerajaan untuk menangani jenayah seksual kepada kanak-kanak ni. Jadi di sini kalau kita tengok dari segi peranan masyarakat seperti yang mana Tuan Kamal maklumkan tadi, dia adalah salah seorang daripada anggota pasukan kebajikan kanak-kanak, di mana kita ada sebanyak 133 pasukan kebajikan kanak-kanak yang dianggotai hampir lebih kurang dalam 1,000 lebih anggota komuniti yang berada di peringkat akar umbi yang akan membantu kementerian dan Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam memberi perlindungan kepada kanak-kanak. Sekiranya ada kanak-kanak yang terdedah ataupun terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan salah laku seksual atau dieksploitasikan. So inilah anggota masyarakat yang akan membantu kita. Selain daripada itu, kita juga ada 140 pasukan pelindung kanak-kanak di daerah. Mereka juga memainkan peranan untuk membantu jabatan dalam menjadi mata dan telinga kepada jabatan untuk memaklumkan kepada kita berkaitan dengan aktiviti-aktiviti ataupun eksploitasi kanak-kanak ni. Seperti mana Tuan Kamal kata tadi, bukan hanya dari segi seksual sahaja melalui talian dan tetapi aktiviti pengemisan, salah satu aktiviti yang mengeksploitasikan kanak-kanak juga. Jadi inilah mata dan telinga jabatan, dan kita berharap dengan wujudnya jawatan kuasa tindakan bersepadu ni, yang pengurusan isu kanak-kanak dalam talian ini dengan berbagai-bagai agensi, khususnya agensi yang paling utama, rakan karib kita, PDRM, KKM dan juga agensi-agensi lain serta aktivis seperti Tuan Kamal, kita berharap kita dapat menangani isu kanak-kanak yang terdedah dengan dieksploitasikan dan terdedah dengan jenayah seksual. Dan dalam masa yang sama kita dapat membentuk keluarga Malaysia yang harmoni dan bebas daripada perkara-perkara yang tidak yang boleh menjejaskan dari segi perkembangan kanak-kanak di Malaysia ni. Dan bila bercakap berkenaan dengan nak bebaskan kanak-kanak daripada semua jenayah seksual, segala buli cyber ini sendiri kan, saya ingin bertanyakan soalan ini kepada Puan ACP sendiri. Mungkinkah ada
sign language ataupun tanda-tanda tangan yang boleh digunakan oleh anak-anak kecil ini oleh ibu bapa juga yang memerlukan perhatian ataupun meminta tolong supaya masyarakat faham bahawa mereka memerlukan pertolongan. Macam contohnya kalau dalam bahaya, orang mungkin boleh menggunakan seperti begini. Mungkin adakah yang PDRM boleh usulkan kepada masyarakat? Okey, maknanya usul untuk create satu signage, begitu kan? Betul. Itu yang dimaksudkan. Okey, sebenarnya pada pandangan saya, kita boleh mewujudkan mana-mana simbol saja sebagai tanda, tetapi sebenarnya pada saya, apa yang lebih penting adalah pemahaman sebenar tu. Sebenarnya apa yang komitmen tu lagi penting. Kalau kita wujud pelbagai simbol sekalipun, kalau tidak diambil perhatian oleh pelbagai pihak, terutamanya golongan sasaran tersebut, iaitu mangsa itu sendiri ataupun ahli keluarga dan masyarakat, pada saya kalau kita wujudlah apa-apa simbol sekalipun, kalau tidak ada penghayatan ataupun tidak diberi perhatian, saya rasa itu adalah agak sukar untuk kita membendung ataupun menangani jenayah yang melibatkan eksploitasi terhadap kanak-kanak. Jadi pada saya memang wajar kalau kita boleh wujudkan, mungkin kita boleh wujudkan macam tadi JKM, dia mewujudkan satu simbol seperti cactus kan dalam usaha untuk melindungi. Tapi setakat ini PDRM lebih kepada untuk memberi kesedaran kepada ahli masyarakat sebenarnya. Kami lebih kepada you kena memahami peranan, apa tanggungjawab ahli masyarakat dalam membendung jenayah seksual terhadap kanak-kanak ini. Kerana pemahaman sebenar itulah barulah kita dapat dapat menangani ataupun sebagai satu kesedaran. Bila wujud kesedaran barulah kita dapat bertindak walau dengan cara apa sekalipun. Jadi pada saya nombor satu sekali adalah wujudkan kesedaran ataupun kefahaman tentang bahaya dan pentingnya untuk menangani jenayah terhadap kanak-kanak dan juga untuk melindungi kanak-kanak itu sendiri, dan mewujudkan simbol itu boleh kita usahakanlah. Tuan Kamal Effendi pun saya telah berbincang sebelum ni dengan beliau, sahabat saya ni, kita pun ada untuk create sesuatu supaya orang kata simbol itu adalah penting juga, macam yang Zahira cakap tadi, simbol itu penting supaya setiap orang apabila dia nampak benda ni, dia tahu ini adalah satu simbol orang kata menangani jenayah terhadap kanak-kanak. Bermakna kita nampak, bila sesuatu yang kita nampak bermakna kita mudah ingat. Jadi pada saya, selain daripada kita menanam kesedaran dalam kalangan masyarakat, insya-Allah kita akan wujudkan juga simbol ini dengan kerjasama rakan-rakan kita, terutama dalam aktivis dan juga agensi-agensi yang macam sahabat dan juga adik-beradik sebenarnya. Macam JKM ni, Puan Wan Nuraidah ni sebenarnya memang sahabat saya lah. Ada apa je kami kontak-kontak lah, PM tepi. Jadi pada saya menjawab kepada soalan Zahira tadi, selain daripada kesedaran, benda yang kena masuk ke dalam hati kita, kesedaran minda kita, boleh juga kita wujudkan simbol supaya orang nampak dia, itu adalah simbol kepada kita memang menangani jenayah ini secara serius. Saya kembali semula kepada Zahira. Baik, Pak SP. Kalau saya nak bagi ruang sedikit kepada Tuan Kamal ini. Kita dah dapat lihat Puan SP pesan macam-macam lah. Tapi kita lihat sekarang ini masih lagi ada individu yang mengambil cenaka rogol itu sebagai bahan-bahan biasa. Mungkin minit-minit akhir ini Tuan boleh kongsikan kepada kita supaya semua faham, bukan saja ibu bapa tapi kita semua yang menjadi pelindung kepada kanak-kanak ini. Kalau kita mahu menjadi pelindung, betul-betul benar-benar kita mahu jadi pelindung, memberikan kanak-kanak masa depan, setidaknya menjamin kehidupan yang lebih selesa bagi mereka, maka seharusnya kita tahu menggunakan tata bahasa, apa itu bahasa terlarang di rumah, ya. Kemudian itu kita juga sebagai orang dewasa, sebagai figura, maka tahu apa yang perlu dilakukan. Jadi respon saya pertama tadi kepada apa yang dikatakan tanda-tanda atau sign language. Saya mempunyai pendapat yang berbeza, sebab penjenayah pun nanti dia tahu macam mana kita nak buat. Jadi dia boleh dilakukan dalam kerangka yang lain. Tetapi intipatinya adalah melakukan sesuatu bagi tujuan pencegahan. Macam yang dilakukan sekarang. Cegah dulu sebelum jadi. Inilah strategi yang ada sekarang. Kemudian seterusnya, apa yang boleh dimainkan oleh peranan masyarakat? Anda pergilah, Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah frontliner pada setiap hari. Misalnya ada rumah-rumah pelindungan, ya. Kita ada rumah kanak-kanak mini misalnya. Saya salah seorang ahli lembaga pelawat. Rumah-rumah itu bagi memastikan anak-anak ini lebih kurang 25 orang survivor bagi jenayah seksual itu terjamin, ya. Ada yang eksploitasi, ada yang seksual, macam-macam ada. Jadi pergi ke sana bawa biskut pun tak apa. Kalau tak boleh bawa biskut, bawa senyuman pun tak apa. Bagilah mereka
mereka sedikit harapan untuk hidup. InsyaAllah. Jadi yang ketiga berkenaan apa yang Hafiz kata tadi, setiap satu ada masa dan ketika. Kalau anda mau berjenaka ketika anda berseorang diri, sebutlah apa saja. Tetapi apabila anda berada di halayak atau di hadapan rakan-rakan atau kanak-kanak kecil, kesopanan dan kesusilaan itu perlu kita lakukan. Akhir sekali, saya ingin ucap terima kasih kepada Persona XY sebab selalunya orang tengok respon kejadian baru nak reaction, tetapi RTM dan juga rancangan ini Persona XY ini berterusan dalam advokasi kepada masyarakat tentang kepentingan kita meraihkan dan mengangkat ahli keluarga Malaysia kita, iaitu kanak-kanak. Dan seronoklah saya ada interaksi dengan Yang Berhormat Menteri Kementerian Wanita, kemudian juga KSU-nya, kemudian juga kepada Timbalan Ketua Pengarah sampai semua peringkat. Memang semua orang mahukan ini. Inilah harapan kita. Ayuh bangkit setelah anda menonton Persona XY ini. Mari kita bersama-sama menjadi sukarelawan. Betul. Inilah dia keluarga Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Kamal Afendy Hashim, pengasas jenayah, dan juga kepada Puan ACP Siti Khamsi Hassan, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Siasatan Seksual Wanita dan Kanak-kanak di 11 JSD Bukit Aman, dan seorang lagi Puan Wan Noraidah Wan Muhammad Zain, Pengarah Bahagian Kanak-kanak JKM Jabatan Kebajikan Masyarakat. Terima kasih kepada ketiga tetamu atas perkongsian yang mantap. Jadi kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini dalam Persona XY bersama dengan siapa selepas ini.